Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Nurul Haida binti Rezwan. Saya Nurul Ain, memegang kad matrik D2091089096 dan saya merupakan pelajar dari ISMP Sejarah. Baiklah, untuk kursus ini iaitu BMK 3033, saya telah memilih kemahiran membaca teknik KWL. Tapi sebelum itu, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan definisi membaca. Teknik membaca merupakan salah satu daripada 4 kemahiran penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kemahiran bahasa ialah lanjutan daripada kemahiran asas seperti mendengar dan bertutur. Melalui pembacaan, seseorang itu dapat mempelajari pelbagai ilmu pengetahuan yang ada di dunia. Membaca juga sebenarnya merupakan kunci utama yang dapat membantu kita untuk meluaskan ilmu, pemikiran dan idea serta meningkatkan daya kreativitas seseorang individu tersebut dalam pelbagai bidang. Menurut Anderson dan Pearson 1984, membaca adalah sebagai suatu proses pembentukan dan pemberian makna menerusi interaksi antara pembaca dengan bahan yang dibaca ataupun proses membina jambatan antara bahan yang dibaca dengan pengalaman latar si pembaca. Menurut Safiah 1985, membaca adalah proses memahami dan membina pemahaman kerana jika tidak memahami apa yang dibaca, bermakna kita tidak membaca. Manakala, menurut Zulkifli Hamid 1994, beliau menerangkan bahawa membaca merupakan suatu proses pembaca mengenal pasti lambang-lambang tulisan, menterjemahkannya kepada bentuk bunyi yang dilambangkan dan mendapat makna bagi membentuk tulisan tersebut. Berdasarkan beberapa definisi membaca ini, dapat kita simpulkan bahawa membaca adalah aktiviti produktif yang dilakukan oleh pembaca untuk mendapatkan mesej ataupun maklumat. Selain daripada itu, membaca juga dapat memahami isi kandungan teks dalam bahan bertulis semasa membaca. Dan pemahaman ini adalah sangat penting untuk dilakukan bagi seseorang untuk memahami isi bacaan secara menyeluruh. Kini, tiba masanya untuk kita beralih kepada teknik bacaan KWL. Tahukah anda apakah yang dimaksudkan dengan teknik bacaan KWL? Carta KWL telah dicipta dan dibina oleh Ogle pada 1986 dan telah dikembangkan oleh K dan Ogle 1987. Carta ini adalah bertujuan untuk membantu dan merangsang pemikiran atau minda pembaca secara aktif semasa proses membaca berlangsung. Selain itu, carta ini juga dijadikan sebagai salah satu teknik yang digunakan oleh guru untuk membantu menjadikan PDPC mencapai objektif yang ditetapkan. Teknik ini juga bertujuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan mengenai sesuatu topik atau perkara yang dipelajari. Murid boleh mengaitkan dan mengaplikasikan pengetahuan sedia ada mereka dengan perkara yang dibaca melalui teknik ini. Melalui cara ini juga, murid boleh mengaitkan pengetahuan baharu selepas berlakunya proses membaca. Apakah yang dimaksudkan dengan perkataan K, W dan L? K merujuk kepada know ataupun apa yang sudah diketahui. W merujuk kepada what, apa yang hendak diketahui. Dan L merujuk kepada learn, apa yang telah dipelajari melalui topik yang dibaca. Kaedah ini dapat menghasilkan serta mencambahkan idea dalam 3 peringkat pembacaan iaitu sebelum pembacaan, semasa pembacaan dan selepas pembacaan. Pada peringkat sebelum pembacaan, pelajar akan ditanya mengenai apa yang mereka tahu tentang topik yang akan dibaca. Peringkat ini bertujuan untuk mengaktifkan pengetahuan pelajar mengenai topik tersebut. Apabila pelajar mula mengeluarkan idea mereka, penilaian akan berlaku dan mereka akan mula menimbulkan persoalan mengenai topik tersebut. Seterusnya dapat meningkatkan minat untuk membaca topik tersebut.
Berdasarkan penilaian ini, guru boleh membantu pelajar dalam merumuskan beberapa persoalan. Pada peringkat semasa pembacaan pula, pelajar akan ditanya mengenai apa yang mereka ingin tahu daripada topik yang dibaca. Pelajar akan mula menjawab semua persoalan yang ditimbulkan semasa peringkat pembacaan pertama. Pada peringkat ini, mereka akan mula memberikan jawapan berdasarkan apa yang telah mereka baca. Seterusnya, pada peringkat selepas pembacaan ini memerlukan pelajar untuk menerangkan apa yang telah mereka dapat dan pelajari dari apa yang telah mereka baca. Jawapan pelajar mungkin akan berbeza-beza berdasarkan penilaian yang mereka lakukan dari peringkat pembacaan. Menurut Stephanie Meka 2007, antara lain, guru juga boleh menimbulkan perbincangan antara pelajar dalam kelas mengenai apa yang telah mereka pelajari berdasarkan apa yang telah mereka baca. Bagaimanakah teknik KWL ini digunakan? Mari kita lihat penjelasan saya yang seterusnya. Sekiranya guru mahu menggunakan kaedah KWL, guru haruslah mematuhi langkah-langkah yang betul. Antaranya ialah guru haruslah memberikan murid tema agar proses pembelajaran menjadi lebih teratur dan memastikan pelajar mendapat apa yang kita ingin sampaikan di akhir pengajaran. Objektif kajian ini haruslah menggunakan carta KWL untuk menambahkan maklumat murid sebelum dan selepas pembacaan. Kaedah ini juga boleh diaplikasikan secara individu atau kumpulan. Langkah pertama, guru akan memulakan pengajaran dengan sesi perkongsian saranan ataupun brainstorming mengenai topik perbincangan di dalam kelas. Guru akan memberitahu tema perbincangan. Sebagai contoh, permainan tradisional. Permainan tradisional ini sesuai dibincangkan kepada murid darjah 5 dan 6. Lalu, murid akan dibahagikan kepada beberapa kumpulan untuk sesi perbincangan. Masa yang diberikan adalah 5 hingga 6 minit. Pada jadual K, murid akan menyatakan pengetahuan sedia ada mereka mengenai jenis-jenis permainan tradisional, contohnya gasing dan layang-layang. Pengetahuan yang sedia ada pada murid tersebut dapat memberikan guru menjangkaukan sejauh manakah pengetahuan mereka. Kemudian, guru akan beralih pula kepada kolom W, iaitu kolom tentang apa yang ingin mereka ketahui. Masa yang diberikan adalah 5 minit untuk sesi perbincangan dalam ahli kumpulan. Guru akan menaipkan soalan-soalan yang diajukan oleh setiap kumpulan di dalam kolom W. Di akhir langkah ini, guru akan menerangkan sekali lagi hubungan antara kolom K dan W. Sebelum diberikan teks bacaan, murid-murid diingatkan supaya meneliti soalan yang telah ditaip di dalam kolom W dan cuba untuk mencari jawapannya. Murid-murid akan diberikan teks untuk dibaca dengan senyap dahulu sebelum berbincang bersama-sama di dalam kumpulan bagi menjawab soalan-soalan yang terdapat dalam kolom W. Pada akhir 20 minit, murid-murid akan dikehendaki untuk menuliskan jawapan-jawapan bagi soalan yang telah diberikan tadi. Jawapan-jawapan tersebut akan dituliskan di dalam kolom L. Guru akan membacakan jawapan-jawapan yang diberikan dalam kolom L. Guru dan murid akan menilai kesahihan jawapan yang diberikan bersama-sama. Kemudian, guru akan terangkan kaitan antara pengetahuan sedia ada yang tertera di dalam kolom K dan persoalan-persoalan yang timbul di benak mereka yang telah dituliskan dalam kolom W. Akhir sekali, berpandukan teks yang diberikan, murid-murid mencuba untuk mencari jawapan bagi persoalan yang telah diutarakan. Jawapan yang telah dicatatkan dalam kolom L merupakan apa yang telah murid pelajari dan ketahui berpandukan teks dan soalan-soalan yang mereka bincangkan bersama. Oleh itu, pentingnya untuk guru menegaskan bahawa seseorang pembaca yang baik akan sentiasa menggunakan pengetahuan sedia ada mereka atau sesuatu yang mereka telah ketahui untuk menjana soalan-soalan baru yang dapat membantu mereka mempelajari sesuatu.
Berikut merupakan contoh pengajaran membaca teknik KWL yang telah saya gunakan kepada murid saya semasa sesi mata pelajaran Bahasa Melayu sedang berlangsung di dalam kelas. Saya telah memberikan tema permainan tradisional kepada mereka. Saya akan bertanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka ketahui tentang tema tersebut secara umum. Contoh respon daripada murid-murid ialah mereka tahu tentang jenis-jenis permainan tradisional seperti gasing dan layang-layang. Tanpa disedari, mereka telah pun berada di kolom K, iaitu no. Kemudian, saya akan bawa mereka ke kolom W, iaitu what. Saya akan memberikan teks ringkas kepada mereka tentang permainan tradisional. Murid akan menandakan apa yang mereka ingin ketahui daripada isi teks tersebut. Mereka akan mula berfikir secara analitikal, iaitu mereka menyoal diri mereka sendiri. Soalan-soalan yang diajukan tersebut boleh berbentuk 5W 1H, iaitu who, what, when, where, why dan how. Sebagai contoh, murid-murid ingin mengetahui bahawa gasing dan layang-layang merupakan antara permainan tradisional yang popular di Malaysia. Langkah terakhir iaitu learn ataupun L, saya akan meminta murid untuk berkongsi dan menceritakan kepada saya tentang apa yang telah mereka ketahui dan pelajari berdasarkan bahan bacaan yang telah saya beri. Contohnya, gasing dan layang-layang telah dijadikan permainan tradisional negara. Antara kebaikan menggunakan teknik ini ialah membantu murid mencipta pembacaan yang lebih efektif untuk diri sendiri. Selain itu, ia dapat membantu pelajar menjelajahi topik yang dikaji dari pelbagai perspektif di samping dapat membantu murid memahami dengan lebih mendalam lagi mengenai suatu topik yang dikaji. Pada masa yang sama, ia membantu murid membuat kesimpulan baharu mengenai topik yang dikaji berdasarkan maklumat baharu yang diperoleh, dan dengan adanya pengetahuan yang sedia ada berkaitan topik yang dikaji, mereka akan lebih faham. Namun, teknik ini juga mempunyai kelemahannya yang tersendiri. Antaranya ialah yang pertama, pelajar akan bersikap tidak ambil peduli kerana teknik KWL merupakan teknik membaca secara kritis. Kedua, pelajar cenderung untuk tidak menumpukan perhatian kerana bosan dengan perkara ataupun bahan yang dipelajari secara berulang-ulang. Dan ketiga ialah teknik ini agak memakan masa yang lama kerana memerlukan pembacaan yang teliti. Kesimpulannya, teknik KWL, know, what, learn ini sesuai untuk digunakan sebagai suatu proses pengajaran dan pembelajaran bacaan serta pemahaman bahasa Melayu. Teknik ini juga dapat menarik minat murid dalam pemahaman bacaan dan seterusnya menjawab soalan-soalan kefahaman yang diberikan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.